Salam sejahtera semua. Hari ini cikgu nak berkongsi kaedah rantai untuk menjawab keyword sejarah SPM. Mari kita lihat bagaimana caranya. Sebelum kita mulakan, biar kita faham apa itu kaedah rantai. Kaedah rantai adalah kita bina satu rantai dengan jawapan sama ada fakta, huraian ataupun kedua-duanya untuk menjawab soalan. Baiklah, apabila kita nak jawab soalan keyword sejarah dengan menggunakan kaedah rantai, jangan lupa tanya soalan kenapa ataupun why. Bila kita tanya soalan kenapa, kita akan dapat isi yang seterusnya. Cuba lihat contoh di sini, kita boleh bina satu rantai dengan fakta, huraian, contoh dan inference ataupun semuanya fakta atau huraian. Mari kita lihat contoh soalan SPM 2016. Sejauh manakah semangat nasionalisme mempengaruhi kemajuan sesebuah negara? 8 markah. Dalam soalan ni, kata kuncinya adalah semangat nasionalisme dan kedua, kemajuan negara. Jawapan soalan ni kita perlu gunakan kata hubung seperti untuk ataupun supaya. Kenapa cikgu kata begitu? Memudahkan murid-murid untuk menjawab soalan. Dalam kaedah rantai, cuba kita pilih satu isi dahulu. Di sini cikgu bagi huraian. Semuanya adalah huraian. Dan kita boleh bina rantai menggunakan semua huraian. Huraian nombor 1 adalah menjamin keamanan. Jadi kita baca semula soalan. Sejauh manakah semangat nasionalisme mempengaruhi kemajuan sesebuah negara? Maksudnya, bagaimana semangat nasionalisme itu, iaitu semangat cinta negara, bantu ataupun memberi kesan terhadap kemajuan sesebuah negara. Jadi isi pertama kita adalah huraian menjamin keamanan. Hal ini kerana apabila kita ada rasa semangat nasionalisme ataupun rasa cinta terhadap negara, kita akan memastikan keamanan negara terjamin. Jadi kita pilih huraian menjamin keamanan. Jadi kita untuk dapatkan jawapan yang kedua, kita nak bina rantai ini, kita tanya soalan. Menjamin keamanan untuk apa? Ataupun supaya dapat apa? Jadi kita akan dapat isi yang kedua iaitu menjamin keamanan adalah untuk apa? Menjamin kestabilan negara ataupun supaya dapat menjamin kestabilan negara. Jadi apabila stabil ataupun negara kita stabil, maka kita dapatlah meningkatkan ekonomi negara. Jadi kita tanya soalan ataupun kita guna kata hubung untuk ataupun supaya. Kalau kita tanya soalan seperti dalam slide sebelum saya kata, kenapa? Kenapa aman? Untuk menjamin kestabilan negara. Kenapa nak menjamin kestabilan negara? Untuk meningkatkan ekonomi negara. Jadi kita dapat hasilkan satu rantai. Iaitu isi yang pertama, kedua, ketiga, kita gabung jadikan satu rantai. Bagi setiap soalan, tak semestinya satu rantai. Kita boleh hasilkan beberapa rantai. Jadi kita tanya soalan kenapa? Untuk apa? Supaya apa? Jadi kita akhirnya berjaya dengan hasilkan satu rantai dengan 3 markah ataupun lebih daripada 3 markah. Jom kita lihat contoh jawapan. Dalam rantai pertama, cikgu gunakan huraian yang pertama iaitu menjamin keamanan, huraian kedua memastikan kestabilan negara dan huraian ketiga meningkatkan ekonomi. Jadi kita akan dapat 3 markah. Cuba kita lihat ayatnya.
Semangat nasionalisme penting untuk menjamin keamanan sesebuah negara. Hal ini kerana keadaan yang aman dan damai dapat memastikan kestabilan negara dari segi politik. Seterusnya, dapat meningkatkan ekonomi negara melalui pelabur-pelabur dari pelosok dunia. Kalau kita lihat perenggan ini dikatakan rantai pertama dan mempunyai 3 isi, iaitu 3 huraian dan kita akan dapat 3 markah. Yang penting di sini cara kita bina ayat. Bila kita kata kestabilan negara dari segi apa? Dan kita kata meningkatkan ekonomi. Macam mana ekonomi boleh meningkat apabila kestabilan negara tu dari segi politik? Kita dapat lihat melalui pelabur-pelabur berani melabur di negara kita ataupun di sesebuah negara kerana keadaannya aman dan negaranya stabil. Mari kita lihat rantai kedua. Semangat nasionalisme juga penting untuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat sesebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum dan agama. Akhirnya, dapatlah mengekalkan kemerdekaan sesebuah negara melalui semangat nasionalisme. Dalam rantai kedua ini, saya menggunakan huraian yang keempat, iaitu memupuk perpaduan. Jadi bila kita kata memupuk perpaduan, kita kaitkan dengan rakyat yang berbeza dari segi agama dan kaum. Dan seterusnya kita kaitkan dengan apabila rakyat hidup bersatu padu, untuk apa bersatu padu? Supaya apa? Ataupun apa kepentingan dia? Jadi kita kaitkan dengan huraian yang kelima, iaitu kita dapat kekalkan kemerdekaan. Jadi akhirnya, untuk rantai pertama kita dapat 3 markah, untuk rantai kedua kita dapat 2 markah dan akhirnya kita dapat 5 markah. Dan murid-murid boleh cuba sambung rantai ini, bina rantai baru sehingga murid-murid boleh mendapat 8 markah ataupun lebih. Selamat mencuba untuk soalan ini. Mari kita lihat satu lagi contoh soalan SPM tahun 2013. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain? 6 markah. Sama juga, kita perlu gunakan kata hubung untuk ataupun supaya. Kenapa cikgu kata begitu? Memudahkan kita menjawab. Dalam soalan ni, kata kuncinya adalah mengapa. Bila ada perkataan mengapa, kita perlu ingat jawapan kita hendaklah sama ada sebab ataupun kepentingan. Dan kata kunci seterusnya adalah Malaysia. Maksudnya jawapan kita hendaklah berfokuskan pada negara kita, Malaysia. Hubungan diplomatik. Apakah itu hubungan diplomatik? Hubungan yang baik dengan negara lain. Mari kita lihat macam mana kita dapat bina rantai dengan 6 fakta yang telah saya sediakan di situ. Ingat, kita gunakan kata hubung untuk atau supaya. Rantai pertama, kita guna isi yang pertama, iaitu mengekalkan kedaulatan negara. Kita rujuk balik soalan. Mengapa Malaysia menjalin hubungan diplomatik? Untuk mengekalkan kedaulatan negara. Jadi isi kedua pula kita tanya, kenapa kita nak kekalkan kedaulatan negara? Untuk majukan negara dalam pelbagai bidang. Kenapa kita nak majukan negara dalam pelbagai bidang? Jadi kita akan dapat isi yang ketiga. Untuk ataupun supaya dapat majukan ekonomi negara. Jadi, fakta 1, fakta 2 dan fakta ketiga kita gabung jadikan satu rantai. Ketiga-tiga ini kita boleh kategorikan sebab-sebab Malaysia perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain adalah demi kepentingan negara sendiri.
Manakala fakta yang keempat dan lima adalah demi kepentingan dunia. Mari kita lihat contoh jawapan bagi soalan 2013 tadi. Dalam rantai pertama, saya menggunakan isinya kepentingan untuk negara kita, iaitu pertama, mengekalkan kedaulatan, kedua, majukan pelbagai bidang, ketiga, majukan ekonomi. Jadi, 3 isi dan kita akan dapat 3 markah. Pada pendapat saya, Malaysia perlu menjalin hubungan diplomatik dengan negara luar untuk mengekalkan kedaulatan negara. Seterusnya, melalui hubungan ini dapat majukan negara dalam pelbagai bidang seperti bidang sains dan teknologi yang menjadi fokus utama dunia hari ini. Malaysia juga dapat majukan ekonomi negara melalui kemajuan globalisasi dan bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Isi kita adalah kekalkan kedaulatan negara, majukan negara dalam pelbagai bidang, dan majukan ekonomi negara. Cuba kita lihat rantai kedua. Dalam rantai kedua, saya menggunakan isinya perkongsian ilmu. Dengan beri contoh, bidang astronomi dan perubatan. Isi kedua adalah kekalkan kesejahteraan dunia. Contohnya, dapat elakkan peperangan seperti Perang Dunia Kedua. Dan isi ketiga adalah menjamin keamanan dunia. Mari kita lihat ayat. Selain itu, hubungan diplomatik juga penting untuk perkongsian ilmu dengan negara-negara maju dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang astronomi dan perubatan. Tambahan pula, melalui hubungan diplomatik dapat mengekalkan kesejahteraan dunia supaya dapat mengelakkan peperangan yang boleh memusnahkan harta benda dan nyawa seperti Perang Dunia Kedua. Maka dapatlah menjamin keamanan dunia. Kalau kita lihat kedua-dua rantai ini, dapatlah murid-murid lihat ada kata hubung, iaitu dapat, supaya, untuk, dan setiap ayat kita boleh tanya kenapa. Contohnya dalam rantai kedua, kenapa kita nak adakan hubungan diplomatik untuk kongsi ilmu? Kenapa kita nak adakan hubungan diplomatik untuk kekalkan kesejahteraan? Kenapa kita nak adakan hubungan diplomatik ataupun kekalkan kesejahteraan? Untuk menjamin keamanan. Maka akhirnya kita berjaya membentuk 2 rantai dan markanya adalah 6. Bolehlah murid-murid cuba menjawab soalan-soalan seperti ini dengan kaedah ini. Baiklah murid-murid, mari kita bandingkan isi bagi kedua-dua soalan 2016 dan 2013. Walaupun soalannya adalah berbeza, tetapi fokus soalan adalah jawapan positif, iaitu kepentingan. Yang 2016, kepentingan semangat nasionalisme. 2013 pula, kepentingan hubungan diplomatik. Kalau kita lihat, ada jawapan yang sama bagi kedua-dua soalan. Antaranya ialah keamanan, kedua, kemajuan ekonomi, ketiga, memelihara kesejahteraan, keempat, mengekalkan kedaulatan. Jadi, keempat-empat ini adalah jawapan yang boleh kita gunakan untuk kebanyakan soalan yang berkaitan dengan negara. Dan juga semangat nasionalisme. Jadi murid-murid bolehlah ingat isi-isi yang relevan untuk kebanyakan soalan supaya senang untuk menjawab soalan kibat. Bolehlah cuba untuk
soalan-soalan yang lain. Mari kita lihat satu lagi contoh soalan. Dan saya dah sediakan 3 isi di sini yang saling berkaitan. Cubalah murid-murid menjawab soalan ni dengan cara membina rantai. Isi yang pertama, isi kedua, isi ketiga saling berkaitan. Mari kita lihat soalan. Mengapakah kita perlu majukan bidang pertanian? Jawapan kita perlulah memberi sama ada sebab ataupun kepentingan dia. Isi pertama, jamin kelangsungan makanan. Bagaimana kita nak bina ayat? Contohnya, kita perlu majukan bidang pertanian untuk menjamin kelangsungan makanan. Cuba lihat, cikgu guna kata hubung untuk. Jadi ingat ya, apabila kita menjawab soalan, kita gunakan kata hubung untuk ataupun supaya. Jadi memudahkan kita untuk menjawab ataupun membina ayat. Cuba murid-murid menggunakan isi yang kedua dan bina ayat supaya dia berkaitan dengan ayat yang pertama. Macam mana cikgu dapat jawapan yang kedua? Kita tanya soalan, kenapa kita mesti menjamin kelangsungan makanan? Kenapa? Sebab tu tadi saya dah pesan, kita gunakan soalan kenapa, why, untuk dapatkan isi yang seterusnya. Jadi bila kita tanya soalan kenapa kita perlu jamin kelangsungan makanan, untuk mengurangkan kebergantungan terhadap luar negara. Jadi kita tanya kenapa kita mesti kurangkan kebergantungan untuk jimat perbelanjaan negara kita. Jadi akhirnya kita dapat bina satu rantai yang saling berkaitan. Cubalah murid menjawab soalan ini dengan membina rantai dan sambunglah dengan rantai yang kedua, ketiga dan seterusnya. Bincanglah bersama rakan-rakan dan guru sejarah anda. Murid-murid juga boleh menggunakan Telegram tips menjawab kebat sejarah. Di situ mungkin cikgu boleh menjawab pertanyaan murid-murid. Baiklah, cuba jawab soalan ni ya. Baiklah, jumpa lagi dalam slide yang seterusnya. Saya harap murid-murid dapat sedikit sebanyak untuk menjawab soalan kebat sejarah, sekurang-kurangnya dapat lulus dalam mata pelajaran sejarah. Jangan lupa subscribe, like and share. Jumpa lagi.